Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi as-salah wa hassa ala adaiha ma'al jamaah wa ala man bana masjidan lillah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini 4 hari bulan 1 2021 dah kita ni. Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Sunnahmu Amalanku. Sambungan pelajaran kita di muka surat 173, bab memakmurkan masjid. Apa makna memakmurkan masjid? Tanda sikit. Makna memakmurkan masjid itu iaitulah yang pertama, bina masjid. Itu dia panggil imarah. Imarah tu makna bina. Tapi masjid ni orang tak bina hari-hari. Kita bina sekali boleh jadi 100 tahun pula baru bina masjid, kan? Maka yang dikehendaki dengan imarah di sini iaitulah memakmurkan masjid dengan salatul jamaah, dengan majlis ilmu, majlis zikir, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu dikira orang yang memakmurkan masjid. Dalam Al-Quranul Karim, tanda surah At-Taubah ayat 18. Surah At-Taubah ayat 18, Allah SWT sebut kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Allahu Akbar. Allah kata, innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah. Tengok muka surat 174 ayat. Innama ya'muru masajid Allah, sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah. Apa dia rumah Allah tu? Masjid-masjid. Siapa dia orang tu? Hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kata tuan-tuan. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman adanya hari akhirat, orang ni yang akan jadi pemakmur rumah Allah. Orang yang ada iman, kita tak kata tak ada iman. Tapi kalau iman dia tidak kuat, walaupun belaga dia, tangga dia dengan tangga masjid berada, dia tak akan naik masjid. Na'udzubillah. Maka ini kata di para ulama tafsir, salah satu daripada min alamatil iman. Tanda orang itu betul beriman, dia duduk di mana? Duduk di masjid. Dan kriterianya, wa aqamas salah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada sesiapa pun atas dunia ini kecuali kepada Allah. Ini dari sudut takut pergantungan hati. Hak takut naluri itu biasa. Takut kau ular, jengki kala. Tak? Siapa ada setengah ulama ni, dia masuk dalam masalah besar, takut kau bini. Masuk juga dalam ketakutan ini. Kita kata jangan masuk ni, malu buat kita ni. Ini masuk juga. Baiklah, kita jangan masuk situ. Cuma kita sebut ya. Maknanya takut pada Allah, kita kena faham. Takut dipanggil pergantungan hati tu makna takut. Takut naluri tu biasa. Warna sore gelap. Tak gelap, tak takut. Itu biasa. Dipanggil naluri. Manusia tu takut. Tidak salah tu. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata dia ulama, asa, kalau kata Allah Ta'ala sebut, maka dia kata mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Tanda kita muqaddimahkan dengan ayat ini sebab apa?
Para ulama mengatakan ini ayat menjadi mercu tanda sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, orang yang memakmurkan rumah Allah dengan apa? Salat, itu hak dia dengan Allah. Zakat, hak dia kepada makhluk. Mana zakat tu, itu hak wajib. Jangan lupa, hak tidak wajib pula ni. Hak sedekah-sedekah, infak, bantu orang susah, itu ada. Maka ini ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, itu dia panggil memakmurkan rumah Allah. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, wa ju'ilat liyal ard tahuran wa masjidan. Ada riwayat kata masjidan wa tahura. Yang dua-dua tu ada. Dan dijadikan untukku seluruh permukaan bumi ini alat bersuci dan tempat bersujud. Alhamdulillah. Mudah. Kita punya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri keistimewaan kitanya, alat bersuci kita tanah. Mana kalau tak ada air, tak boleh guna air, kita boleh guna debu. Itu alat bersuci. Dalam hadis Nabi kata, kalau 10 tahun tak ada air, guna debu. Tapi kalau tak ada air 10 tahun, kita pun mati. Yang pentingnya nak beritahu bahawa alat bersuci itu tahur wa masjidan, dan dia sudah sendiri masjid. Orang-orang lain kalau nak solat, dia kena pergi ke biara, kena pergi ke rumah-rumah ibadat. Kita tak ada masalah. Contohnya hari ni, zaman Covid ni, payah kan masjid tutup. Ingat mula-mula Covid PKP dulu, Allah, orang kata susahnya berjalan nak pergi ke, tutup habis panjang jalan nak pergi ke. Jadi tak ada masalah, kita bawa sejadah kita. Di mana masuk waktu solat, Allahu Akbar, atas tanah, masjidan, tanah itu tempat sujud. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari segi istilah, tengok ni, kalau orang kata masjid itu apa dia istilahnya? Istilah masjid dalam kaedah Islam ini, masjid bermaksud sebuah bangunan yang memiliki batas-batas tertentu. Maknanya ada dinding, ada pagar, ada pintu, itu dia panggil bangunan. Yang didirikan untuk solat. Tujuan apa masjid ni? Buat bangunan ni untuk ibadat. Baca Quran, berzikir, ibadat-ibadat yang lain, maka nama dia masjid. Habis kenapa tempat kita ada 4 nama? Masjid, surau, musalla, balasah. Nak ambil mana son? Ambil mana? Asalnya kalau kita bina bangunan untuk ibadat, maka jadi masjid lah dia. Cuma ana tanya juga orang-orang tua, ayahanda kita orang lain, kata kenapa orang Melayu ni dia pisah ke dia antara surau dengan masjid? Balasah. Dia kata zaman dulu kalau ada orang yang tak ada tu email pun muju ada, lepas maghrib nak tunggu isya tak ada kerja, boleh gulu rokok daun dulu. Kat rumah dulu gelegar kayu. Jadi kalau buat masjid tak boleh nak main cocok. Tu sebab tu dia tukar daripada masjid ke jadi surau. Jadi balasah, kita kata tak apalah, itu istilah. Tapi dari sudut istilah, kalau kita dah niat dah masjid, walaupun buat dengan kayu ke dengan batu ke dengan atak dengan apa benda, kita dah gezek benda tu, masjid lah dia tu. Tapi zaman kita ni dipanggil dari sudut pentadbiran. Kita sini tak nampak. Kalau kita pergi ke sebelah Kuala Lumpur, sebelah sana, dia ada masjid satu, ada surau Jumaat, macam-macam istilah yang dia buat. Kita kata itu istilah yang digunakan, tapi dari sudut nama masjid. Kata di para ulama, yang tak jadi masjidnya, contohnya kita di pejabat. Kita nak pergi surau masjid jauh, kita pun ambil mana-mana bilik kosong, kita pun gezek buat surau situ. Itu tak jadi masjid. Sebab mari boh lain, kita nak guna bilik ni untuk pejabat, untuk bilik minum kopi, untuk store, boleh ya. Dia tak terlibat dengan wakaf, tak ada orang niat masjid pun, orang bina pejabat kan? Maka itu tak jadi. Tapi kalau kita memang kita bina untuk masjid, sebab tu orang sibuk hari ni, di antara kalau kita kata surau nak tahiyatul masjid ke macam mana? Jadi kita kena ingat, kita niat apa dulu situ. Memang kita niat wakaf ni untuk masjid, untuk walaupun nama dia musalla, tapi istilahnya masjid. Jadi itu di antara lah, panjang lagi perbahasan.
Kita nak pergi ke tajuk kita dulu. Apa makna dalam Al-Quran tadi Tuhan sebut innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu man amana billah. Maka tengok, membina dan memakmurkan masjid. Berdasarkan ayat tadi, antara perkara tak habis lagi atas tu, membina rumah yang dibina untuk solat, berzikir, baca Quran, ibadat lain. Dalam maksud yang lain, masjid ialah tempat solat berjamaah didirikan dan juga khas untuk ibadat, maka dia jadi masjid. Maka membina dan memakmurkan itu antara perkara utama dalam sistem pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membina dan mengimarahkan masjid. Mana bukti? Tuan-tuan kena ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ke Madinah, dia berhenti di mana? Yang orang pergi Madinah semua tak ingat. Berhenti di Quba. Nabi berhenti di Quba, duduk di rumah seorang sahabat nama dia Kulsum ibnul Hidim radhiyallahu anhu. Nabi duduk rumah dia, tepi rumah dia tu, terus Nabi kita bina masjid Quba. Dia tak sibuk dengan buat rumah dia, bina masjid. 4 hari di Quba, hari Jumaat Nabi kita masuk Madinah. Sampai di Madinah, dia pergi duduk menumpang di rumah Abu Ayyub Ansari, terus bina masjid Madinah, masjid Nabi. Alhamdulillah, itu dia panggil proses pertama tamadun Islam ni duduk di mana? Duduk di masjid. Cuma kalau kita baca dalam sejarah masjid, zaman Sayyidina Umar ke apa, dia ada teknikal. Mun nak buat masjid sini, dia kena ada ukuran. Satu lontaran panah pergi ujung tu, semua kena kosongkan lah. Sebab jadi kalau tidak, jadi macam kita lah ni. Buat mana masjid? Buat sini. Celah-celah rumah orang. Lepas tu bila nak besar masjid, apa jadi? Nak ambil tanah orang. Kalau tuan dia bagi, mujur. Kalau tak bagi, epek habis. Itu dipanggil tidak strategi. Semua sekarang ni, alhamdulillah, zaman perumahan sekarang ni, dia gazet siap dah. Tapak masjid, tengah. Jadi kita kena ada. Mana masjid tu tengah? Dilikungi oleh rumah-rumah. Sebab apa? Sebab kita nak suruh orang mari semua cepat mari ke masjid. Kita kata alhamdulillah. Ketika berhijrah ke Madinah, masjid pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Masjid Quba. Tuan-tuan tanda secara. Nabi sampai di Quba 28 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah. Dia duduk 4 hari di Quba, 12 Rabiul Awal Nabi kita sampai di masjid dia, di bandar Madinah. Masa tu orang Madinah panggil Yasrib, Nabi tukar kepada Taibah. Taibah ataupun Tabah. Sebab apa Nabi tukar? Sebab apa dia tukar? Sebab Yasrib tu ambil daripada perkataan sak dengan makna balas dendam. Nabi kata, apa main balas dendam? Kita tak main balas dendam, kita nak Tabah. Nabi kata, hiya Tabah. Ini bumi yang baik, bumi yang bersih. Tukar nama. Kita tu kalau ada kampung-kampung kita hok tak molek, tukar. Kalau tidak jadi lagi tu nak gimana kampung hok nampaklah kejahiliah sikit nama tu, tukar. Tak molek. Ingat Allah irham bapak kita ni, dia pergi ke kampung tu, halah kahulu tu, kampung berhala. Kampung berhala sini, tukar ke kampung bahagia. Baru sedap. Nak gimana bahagia? Kita bunyi apa sedap. Duduk di mana awak? Bahagia. Sedap kan bunyi. Duduk mana? Berhala. Bahaya macam. Itu dia panggil nama. Mak Nabi tukar nama. Yasrib nama kata tak. Lepas pada tak ada lagi orang nama ke Yasrib kecuali munafik. Masih lagi mengguna perkataan itu. Sebab dia tak suka Nabi tukar nama. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membina Masjid Nabawi. Ni ada orang pelik. Kita ni nak pergi Masjid Nabi ke Masjid Nabawi? Hak mana satu? Suka juga main dengan jemaah ni. Nah, dia kata Masjid Nabawi ke Masjid Nabi ustaz? Kita kata dua-dua. Sebab apa jadi Nabawi? Tengok nota kita. Nabi kita salah membina masjidnya dan menetap di situ. Dia bina masjid, rumah dia keliling masjid. Kan isteri Nabi ada semasa ada 9 orang. Cetek rumah dia tu sekalian. Dia panggil hujurat, dia tak panggil rumah pun. Hujurat ni bahasa kita bilik-bilik. Kebetulan Allah SWT takdir bahawa Nabi ni tidak ada anak. Jadi tak sibuk nak bilik banyak. Kita yang nak 5 bilik, 6 bilik mungkin anak ramai. Nah, hak tak ada anak pun nak bilik banyak juga. Lepas tu saya kan nak menyapu. Itu masalah dia. Dia panggil hujurat, maknanya bilik.
Tengok dalam buku sejarah Madinah ana tulis tu, ada carta gambaran hujurat. Ia disebut Masjid Nabawi. Tengok sebab apa disebut nama Masjid Nabawi? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebutnya dengan nama Masjidi. Masjidi, masjid aku ni. Siapa dia aku? Nabi. Maka nama dia Nabawi. Kalau orang ngaji bahasa Arab, ya belakang itu dia panggil ya nisbah, nisbah kepada Nabi. Masjid Nabi. Apa satu kalau kita nak kata Nabawi, hati-hati. Ni ada setengah sahabat kita ni, dia buat nama sekolah dia Nabawi channel Nabawi, kita kata jangan, Nabawi tu mana hak Nabi. Kita duk cerita benda pelik-pelik dalam channel kita ya. Jangan buat Nabawi, kita kata sebut nama lain. Nabawi tu mana? Nisbah kepada Nabi. Nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi Nabawi. Masjid Nabawi. Orang Melayu kata Masjid Nabi. Tu tak salah dah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi. Dia kata masjidi hadza. Ia tu balik kepada dia. Afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidal haram. Artinya satu solat di masjid aku ni, Masjid Madinah tu lah, Masjid Nabawi tu, lebih baik daripada mengerjakan solat 1000 kali di masjid lain kecuali Masjid Haram. Masjid Haram Mekah berapa kali? 100,000. Itu hak istimewa Masjid Haram. 100,000. Madinah 1000. Maya rumah kita 1. Jauh beza tu. Itu khas. Ada riwayat kata Palestin Masjid Aqsa 500. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kewajipan setiap Muslim, khususnya kaum lelaki, adalah memakmurkan masjid. Orang perempuan tak salah pergi masjid, tapi nak banding dengan laki-laki, laki-laki tu kena kuat. Sebab tuntutan untuk dia besar. Tuntutan laki-laki itu besar. Maksud memakmurkan, kita hurai balik ayat kita tadi. Maksud memakmurkan ialah membangunkan masjid. Kita bina masjid. Masjid kita ada dah? Ada. Tak payah bina. Yang belum ada, bina. Masjid dah kecil, orang ramai, tambah lagi. Itu dipanggil membina masjid, mana memakmurkan masjid. Ialah membangunkan masjid, mengisi dan menghidupkannya dengan pelbagai perkara kebaikan dan ibadah. Jadi kita jangan kongkong masjid jadi sempit. Boleh berlaku masjid ni, kita segala benda baik kita boleh buat di dalam masjid. Jangan kata masjid ni untuk solat saja, benda lain tidak ada. Kita kata lah, masjid ni boleh kita buat, boleh kita apa saja yang kita nak, kita kata tidak jadi masalah. InsyaAllah itu dia panggil memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Serta syarat dia ni, serta memelihara kebersihan dan kesuciannya daripada kotoran. Tuan-tuan tanda, kotor ni ada 2 kategori. Kotor ni ada berapa? Ada 2 kategori kotor. Yang dipanggil kotor sungguh, yang orang panggil cemar tu, itu satu kotor, satu kekotoran, kan? Satu lagi kotor, ini kita takut ni. Kotor apa nama dia? Dia panggil kotor dari sudut hissi. Kotor dari sudut isi kandungan. Duduk dalam masjid, mengumpat orang, itu kotor. Kalau mengumpat luar masjid boleh ke? Siapa cakap? Tapi kita kena ingat, mengumpat tu dua-duanya kotor. Mengumpat dalam masjid lagi kotor. Itu dia panggil bahaya lagi. Dosa tu lebih besar. Pasal tu tak sama orang yang mengumpat di Mekah dengan mengumpat di tempat kita. Dosa tu mengusaha, tapi Mekah tu dia punya tempat yang baik. Jadi kalau kita nak mengumpat juga, tu luar. Ada tanya, boleh ke Ustaz? Nak ban di dalam masjid baik dia mau duduk luar. Bila dia pergi luar tak jadi pula. Sebab saya tahu kata mengklik kita baca mula. Dia nak dalam masjid juga. Pasal dalam masjid tu tempat apa? Tempat yang suci, tempat yang bersih, yang menyebabkan dia duk cari di manakah tempat-tempat yang boleh kita buat benda yang tak baik ini, wal iazubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ingat bahawa masjid ni ada kesuciannya sendiri. Kita kena bersihkan dia daripada kotoran, dan kita kena bersihkan dia daripada benda-benda yang tidak baik. Yang tidak baik
yang dilakukan oleh manusia, buat dosa, buat maksiat, buat pelanggaran-pelanggaran syariat, maka itu dia panggil perkara yang tidak baik yang perlu kita hapuskan dan perlu kita hindari, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat tadi kita sudah baca. Kita pergi kepada menyayangi masjid. Macam mana kita nak sayang masjid ni, lagu mana pula? Menyayangi masjid. Mengapa kita perlu sayang masjid? Kita kena kempen hari ni. Kempen apa dia? Kempen sayang masjid. Boleh ke tak boleh? Kena boleh lah. Macam mana kita nak kempen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya mendatangi masjid. Mereka yang sering ke masjid akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat yang matahari dekat di kepala. Orang yang menjadi ahli masjid, orang ni duduk di mana? Duduk mana? Duduk di bawah bayangan. Allahu Akbar. Nak ke tak nak bayangan kita? InsyaAllah semua orang nak dah. Tak ada orang tak nak. Dengan mulutnya, dengan perbuatan, hak mari ni nak dah ni. Tak, hak mari ni nak dah. Hak tak mari tu kita nak kata nak ke tak sih? Nak juga. Cuma kena kuat sikit kempen. Tengok dalam kitab kita. Menyayangi masjid bererti kita menyayangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Allah suruh kita pergi masjid. Nabi SAW suruh kita pergi masjid. Dalam hadis yang sahih, tanda tuan-tuan, sabda Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapat naungan, mendapat duduk di bawah bayangan yang Allah Ta'ala sediakan pada hari kiamat. Tidak ada bayangan, tidak ada teduhan pada hari itu kecuali Allah Ta'ala beri tempat. Siapa dia 7 orang ni? Kita tak ambil hak 6 lagi. Saya nak hak tajuk kita. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi. Di antaranya seorang yang terikat hatinya dengan masjid. Apa makna kita ikat hati dengan masjid? Ketika keluar nak balik semula. Itu mana hati terikat dengan masjid. Boleh tak boleh kita ikat? InsyaAllah. Ada setengah orang dia bergurau. Dia kata, ustaz, patutlah saya, boleh tidak saya nak calonkan saya ni jadi AJK masjid. Kita kata sebab apa? Sebab kalau AJK masjid ada gambar orang gantung dinding. Kata tu gantung dinding, ni gantung hati, bukan gantung dinding. Macam-macam orang ni. Dia nak jadi AJK masjid sebab nak gantung gambar dia. Kata tak masuk bayang. Kalau awak tak pergi hari AGM yang mana jadilah gitu kan. Baik, tulis sikit kata-kata menarik. Hadis dalam Bukhari Muslim, kata di para ulama Islam, dia kata orang mukmin dengan masjid seperti ikan dengan air. Ikan duduk dalam air, suka tak suka dia? Ikan. Kalau kita waktu ambil luar air, apa jadi? Goreng lah jawab dia. Orang munafik, na'udzubillah, ni tulis molek. Orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar ni lambat buka pintu. Buka pintu, terbaik lagi selalu. Kita jangan kita ni macam munafik dengan macam burung dalam sangkar. Kita duduk masjid ni tenang-tenang. Mari awal duduk dalam masjid, lepas solat zikir dulu, ada kuliah dengan ceramah. Tunggu jangan duduk sibuk kecuali kita masyarakat nak pergi pejabat, nak pergi ambil anak sekolah, itu cerita lain. Tapi kalau sekadar saja-saja nak gimana tu? Duduk buat tangga. Lah. Jangan jadi burung dalam sangkar. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Jangan ada kita ni. Kena tulis kata-kata ni. Nampak duk buat atau masuk masjid, demo ni burung ke ikan? Tanya sepatah. Kata awak ni spesies burung ke ikan? Cari pasal. Baik. Yang pentingnya dalam masjid ni ada siapa? Ada orang yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah jadikan kita termasuk orang yang layak duduk di bawah tahta zilli arsyihi yaumal qiyamati, insyaAllah. Ada satu lagi tanda tuan-tuan. Ini hadis lain pula. Sabda Nabi SAW, inna lil masajidi autada. Nabi kata setiap masjid ada tiang seri dia.
Masjid kita ni mana tiang seri kita? Tak ada tiang seri masjid ni. Tak ada tiang besar. Ada ke tak ada? Jawab nak dengar. Masjid ni ada tiang seri ke tak? Tak ada apa je ni. Dengar ni. Al malaikatu julasa'uhum. Malaikat duduk bersama mereka. In ghabu yaftaqidunahum. Kalau dia tak mari masjid, malaikat pergi cari. Duk mana ni Pak Haji ni? Wa in maridu adu. Malaikat lain bagi tahu dia sakit. Jujuk malaikat pergi melawat. Rumah kita dia pergi, di hospital dia pergi. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau kita ada hajat apa-apa, malaikat nak tolong kita. Subhanallah. Ini kata. Wa qala, itu dalam hadis ni Nabi kata, autak tu siapa? Tiang seri masjid tu siapa? Bukan tiang batu tu. Ni tunggu-tunggu hak ada masjid, hak siang malam 5 waktu duduk masjid. Ini dia panggil tiang seri masjid. Boleh tak boleh kita pakat jadi tiang seri masjid? Tak apa nak derah InsyaAllah kena pakat boleh. Nak boleh mari semua, itu tiang seri. Kita ni kalau bangunnya tak ada tiang seri, utuh. Masjid pun kalau tidak ada orang yang ahli tetap dia, hujan ke panas ke, tak, kawik ke tak kawik kemudian ada, ini tiang seri nama dia. Alhamdulillah. Dia kata kawik bukan salah kita ustaz, salah peraturan pula, PKP tak boleh masuk. Itu cerita lain. Dia tak boleh masuk, hati kita masuk. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Maka waqala dalam hadis lagi, malaikat cari ni orang tetap di masjid ni. Kalau kita sakit, ingat molek-molek, kita sediakan tempat untuk malaikat ziarah rumah kita. Boleh ke tak boleh? Malaikat ni tak masuk dalam rumah ada patung, tak masuk. Mana kalau sakit, tengok gambar-gambar dia pelik-pelik tu akak betul belakang. Royak anak sipai boleh kata, aku nak suruh malaikat ziarah aku. Kita tak nampak. Tapi banyak kita dengar cerita orang-orang soleh. Dekat dia nak mati, dia cerita ke anak dia, bersihkan kawasan ni, esok ramai tetamu mari. Subhanallah. Esok ramai tetamu. Pasal bakhur, wangi-wangian. Malaikat mari ziarah dia. Puak kita ni pergi buat air situ. Malaikat ni mari autad. Orang jadi tiang seri masjid, kan? Diziarah juga oleh para malaikat. Dicari. Kalau tak ada masjid, dia tanya, duk mana dia tu? Allahu Akbar. Malaikat hak jaga kita yang ada sakit. Maka kumpulan malaikat penziarah ni akan dari rumah kita. Kumpulan malaikat pencatat amalan, dia tulis orang ni pahala di masjid walaupun dia duduk di atas tikar di rumah dia. Sebab dia ni autad, menjadi tiang seri masjid. Tapi kalau sakit baru pegang tangan tu email. Pok email mari ziarah dia kemah pegang tangan. Tu be. Doa kalau sihat nak pergi masjid. Oh ni malaikat tak cari. Kalau sihat nak pergi masjid, waktu sihat mau gimana baru ni? Tu email je tak jekah tak? Tu email baik. Kalau tu email baik. Mu buah besar masa sihat pun ni tak pergi pun. Awak sakit nak pergi. Jangan sampai gitu kita. Insya-Allah boleh. Waqala, kata Nabi SAW, jalisul masjidi ala thalasi khisal. Tanda tuan-tuan, orang yang duduk di masjid ni, 3 perkara kita akan dapat. 3 benda kita dapat. Akhun mustafad, kita boleh sahabat-sahabat yang baik. Kalau kita tak mari masjid, dia telefon, kenapa tak pergi masjid tu? Sibuk sehari 2 ni. Sahabat kita akan tegur, jangan duduk sibuk sangat, jangan tunggu masuk melentang. Waktu kita boleh masuk bercancang. Nah, orang Kelantan kata caca. Mana masuk? Waktu kita boleh masuk berdiri, jangan masuk melentang. Kena ayat tu, mari. Esok kita pergi lah. Faham tak ayat? Maknanya masuk melentang. Ni lagu lain lah. Orang pikir lah tu. Nah. 1. Tanda dah. Yang pertama, apa dia kita kelebih hadap masjid? Akhun mustafad. Kita akan jumpa sahabat-sahabat yang memberi manfaat kepada kita. Masya Allah. Kalau kita galik, lara, dia akan tegur. Lama tak nampak masjid? Kita nak cari alasan apa? Alasan sibuk. Sara mana sibuk? Nyobi patah pula, tak jawab. Au kalimatu hikmatin, kita akan dapat hikmah, nasihat, tazkirah. Semua kita akan dapat. Paling tidak orang tazkirah. Orang baca Quran, baca tafsir, semua dapat.
Kalau tak ada, orang tak ada, kuliah pun tidak ada, rahmatun muntazaratun, maka dapat rahmat Allah Ta'ala curah orang duduk dalam masjid. Subhanallah. Nak ke tak nak kita rahmat? Siapa dia tak nak, kan? Nabi kata apa? Tak ada manusia boleh masuk amal syurga dengan sebab semata-mata amalan dia. Ingat kata-kata Nabi. Tidak ada siapa boleh masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan. Subhanallah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wala anta? Sedap juga sahabat pun. Tuhan sendiri. Nabi SAW jawab, wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Ta'ala baru kita dapat ke syurga. Tak padan dengan kita nak jual, nak beli syurga dengan harga yang terlalu mahal, kan? Itu dia kata. Tak padan. Allahu Akbar. Tidak padan dengan kita nak bayar harga, kita masuk. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata rizqun karim. Dulu kita bahas sekali. Allah kata rizqun karim, rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Pasal tu dia beri pelik kita. Ni kita kempen tuan-tuan semalam solat berjamaah. Kita kempen solat sunat satu hari 12 rakaat, solat sunat muakkad. Kita panggil projek apa tu? Projek mega. Alhamdulillah ramai sahabat-sahabat kita, ahli-ahli masjid kita ni, autad masjid, jaga 12 rakaat. Dah, paling minimal lah tu. Hak tambah lagi tu banyak lagi. Nabi kata apa? 12 rakaat baitum fil jannah. Kalau kita pergi di jabat perumahan, PPRT kau rumah paling bawah lah ni. Pergi semaya 12 rakaat depan itu, boleh rumah. Nyamak klik ada semaya sini, orang nak kerja tak? Subhanallah. 12 rakaat baitum fil jannah. Mana harga? Harga dianya ketaatan kepada Allah, rahmat datang. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Hadis ini rawahul Hakim dan lain-lain. Dalam silsilah sahih kata isnaduhu hasan. Jadi biarlah kita jadi orang yang memakmurkan masjid, orang yang menghidupkan masjid, orang yang autad al-masajid, menjadi tiang seri masjid. Insya-Allah. Tuan-tuan, beringat ya. Lagu mana nak suruh jadi orang hati tingkat masjid, nak keluar ni, tinggal pula nak mari subuh esok. Dekat nak masuk waktu, siap dah ambil wuduk. Kita dah belajar dah gitu. Nak pergi masjid kena ambil wuduk. Ni kita tak masuk, baru mukaddimah baru tu. Tak masuk tajuk lagi, mari kita masuk dulu. Setakat mana sempat. Dah. Baiklah, para jemaah sekalian. Banyak kelebihan dan ganjaran yang boleh kita perolehi dengan menyayangi masjid. Saya masjid di sini tuan-tuan, bukan makna saya dengan mulut, dengan amalan kita. Sebab hari ini kita bimbang ada sebuah hadis. Hadis ni hadis Anas, tanda sikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, ya'ti 'alan nasi zamanun, selagi akan tiba satu masa, yatabahawna bikasratil masajid, manusia akan berbangga-bangga dengan banyaknya masjid, dengan comelnya dengan masjid. Masjid hari ni tak main standard. Berapa masjid tuan ni? Tak besar, 20 juta. 20 juta. Berapa harga masjid? Dah, ratus ribu tu biasa lah. Kadang-kadang harga bilangnya juta tu tak pada dengan bilangnya jemaah. Masjid harga 20 juta. Orang semaya jemaah 15 orang. Tak pada dengan sejuta seorang. Ana pergi sebuah masjid. Waktu ana pergi ke Dubai dulu. Sahabat-sahabat kita bawa, dia kata kita pergi masjid yang tercomel dalam dunia ni. Kata nak pergi. Tuan-tuan tahu, kapek dia, kapek masjid Abu Dhabi. Kapek dia bukannya sambung-sambung apa kita ni. Kilang mari pasal sini, sekeping sebuah masjid. Hebat dia. Tapi air mata yang menanti. Kita masuk minta izin dengan penjaga, rakaatain, aku nak solat 2 rakaat ya tahiyatul masjid. Dia kata la. Nak semaya 2 rakaat tak boleh, atas kapek mahal dia tu. Habis nak semaya mana? Wara. Pergi keluar pintu masjid ni, belakang tu ada tempat semaya. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masjid dia buat yatabahuna,
manusia akan berbangga-bangga dengan masjid. Subhanallah. Atau itulah kita kalau masjid kita tidak comel, tidak mengapa, tapi yang comelnya autat ramai, makmur masjid kita, itu yang kita nak. Oh, kalau masjid nak comel-comel, tidak salah. Cuma di antara alamat kiamat Nabi kata apa? Orang berbangga-bangga dengan masjid. Ada katanya bizakharif, dengan perhiasan-perhiasan yang pelik-pelik. La ya'murunaha illa qalila, memakmurkan masjid dengan aktiviti ibadatnya sedikit. Sedikit apa? Main koci semacam ni? Main mana tu? Belakang tu. Kita pergilah ke belakang tu, bolehlah semaya. Di ni tak boleh. Hak boleh masuk sini, pelancong-pelancong. Kita ni hak tak payah lesen pelancong ni, hak pergi sendiri ni, nak pergi dekat mimbar tu email pun tak boleh. Tak boleh. Masuk saya dekat pelancongnya, boleh masuk. Tak salah. Banyak lagi lah masjid pelik-pelik tu. Kita cara ke masjid kita dulu. Bagaimana nak memakmurkan masjid? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi kita kata nak makmurkan masjid. Ni zaman kita ini zaman PKP ni. Zaman Covid. Dah. Inilah zaman Covid ke zaman apa? Tak ada masalah. Cuma waktu merah tu ya tak ada pergi masjid sekejap. Dah masjid buka lagi mari. Apa yang susah? Ana ingat lagi waktu mula-mula masjid dibuka selepas PKP dulu. Satu khutbah saya kata, tuan-tuan, pintu masjid sudah dibuka, jangan pula pintu hati tertutup. Allahu Akbar. Pintu masjid buka dah. Hak tertutupnya apa? Pintu hati. Hak ni kalau pintu hati ni bukalah masjid, tak ada pintu pun dia tak akan mari juga. Wal iyazubillah. Ada juga hak pasal jenis mayangi ni panggil. Kami nak pergi masjid benarnya ustaz. Tapi sah gapo lagu tu? Tu sedap juga tu. Hak yang kedua lagi, kita nak pergi masjid tapi takut Covid. Kita bertanya, pasal pergi? Covid ni tak ada kau kecuali di masjid je ada Covid ni. Dia pakai senyap tak jawab. Kita pun lari lalu takutnya alahnya mari musim-musim Covid ni cari kerja lah kita. Maknanya nak pergi masjid takut kena Covid. Sah tak sambung ni pun jadi alasan juga. Kita kata pergi kat semaya dulu. Tak puas hati, balik jadi pak imam di rumah kita kepada anak isteri. Kita berapaklah sah muka rumah kita dengan anak isteri, apanya susah? Tak juga. Itulah pasal itulah Nabi kata, di antara perkara Nabi tak suka, qila wa qala. Banyak sangat cakap. Buat banyak, buat kerjanya dak. Wa idaatul mal, mensia-siakan harta banyak tapi tak sampai ke jalan kebajikan, itu juga yang Nabi kita tidak suka. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu di antara perkara yang kita kena buat. Baik, yang pertama dari sudut memakmurkan masjid ini, apa dia? Mendapat ganjaran yang besar orang yang boleh bina masjid. Tapi kita bina masjid lillahi ta'ala. Tengok dalam hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allahu Akbar. Man bana masjidan, siapa dia bina masjid. Siapa dia bina masjid? Tengok, yabtaghi bihi wajha Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah. Kita bina bukan kerana apa-apa, kita bina kerana Allah. Bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak ambil berapa bilangnya apa ni pelancong mari lah. Ada setengah masjid ni tuan-tuan, betul kita tengok bah berjujuk bah masuk. Ana tanya Pak Gak, tuan, dalam rekod awak ni orang mari ziarah melancur ke masjid tuan ni berapa hari, berapa sehari? Hoi, ramai dia kata. Kadang-kadang 50 bah sampai. Masjid besar lah, masjid bandar. Baik. Soalan yang kedua boleh? Dia kata boleh. Yang istiqamah solat jemaah berapa orang? Dia senyum. Tak sampai 50 orang, ustaz. Jadi masjid kita jadi masjid pelancongan, bukan masjid apa? Masjid ibadat. Pak, kita buat comel berdoa. Sebab orang nak pergi melancong situ, bukan nak pergi ibadat. Mana siapa dia bina masjid kerana Allah Ta'ala, banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah Ta'ala bina untuk dia seluah tu juga dalam syurga. Ada hadis ini dalam
Dalam Bukhari Muslim, dalam riwayat Muslim, baitan fil jannah, sebuah rumah dalam syurga. Dalam riwayat lain kata, walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung ni ada besar ni? Besar sikit. Betul dah tu hak kita duk jual kaki dulu ni kan. Sekaki 100. Kita tak sebab kaki lah tak comel. Nanti kita lepas ni, siapa dia satu sarang burung berapa harga? Kita ambil kama fasiqata dalam lafaz hadis Nabi kata siapa dia bina masjid besar sarang burung, RM300 kita kata. Lebih baik tak apalah nak kaki pun, cuma berasa nak guna lafaz nabawi ni, lafaz hak Nabi guna ni rasa sedap kan. Ganjaran ini, tanda tuan-tuan, ganjaran ini hanya akan diperolehi jika dilakukan dengan penuh ikhlas. Baru ni ada sahabat kita bina masjid, comel. Waktu nak letak nama masjid, orang pergi tanya tuan hak bina tu, Tuan Haji, orang nak buat nama apa masjid ni? Masjid masjid kena ada nama, baru senang nak panggil. Masjid rumah Allah sudah. Tak mau bagi nama pak sudah. Orang nak buat nama dia, tabik 20 tangan, tak mau. Saya bina kerana Allah, bukan kerana nak suruh nama saya. Subhanallah. Akhir sekali AJK Masjid Merusuara, kita letak nama Masjid Ikhlas. Masjid Ikhlas. Pasal tuai dia tak say nama. Ikhlas. Insya-Allah itu dia panggil tafaul, dengan niat dia kita kata insya-Allah dia ikhlas. Buat nama Masjid Ikhlas. Comel masjid. Pasal tu masjid ni tak sebut nama kita buat nama sahabat Nabi ke, tak. Nama masjid kita ni nama daerah itu comel. Sebab kita nak ikhlas. Sekiranya dilakukan kerana ingin dipuji atau berbangga-bangga, ganjaran yang dijanji itu tidak diperolehi. Dia boleh berapa? Boleh nama. Rugi tak rugi dia? Kita nama ni tak lama kita mati, orang tak percaya dah nama kita tu, kan? Tapi yang kita naknya apa? Yang kita naknya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tak ada nama kita pun tak apa. Setiap kali orang lama masuk dalam masjid kita, bolehlah kita tu, boleh pahala kita kan. Masya-Allah. Hadis ni dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Tengok hadis yang kita baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la taqumus saah, tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia yatabahauna bil masajidi, berbangga-bangga dengan banyaknya masjid, besarnya masjid, comelnya masjid. Na'udzubillah. Kalau kita berbangga, tapi kalau kita buat kerana Allah Taala, insya-Allah boleh pahala, lagi comel, lagi bagus. Suka-suka orang suka nak pergi semaya pak kita tu sebab masjid kita comel. Ada juga tarikan. Tapi jangan niatlah. Nanti kita masjid comel kak, ramai pelancong mari. Masjid bukan untuk pelancong, masjid untuk apa? Untuk ibadat. Orang yang bersolat di masjid juga akan mendapat kelebihan besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man ghada ila masjid. Siapa yang pergi pada waktu pagi atau petang ke masjid, Allah akan sediakan untuknya tempat di syurga setiap kali dia pergi. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, tandalah banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca nanti. Di antara hadis Nabi kata ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ini ada hadis bawah tu. Ahabbul biladi ilallah, tempat yang paling baik yang disukai Allah Taala masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, tempat Tuhan tak suka pasar. Habis kita nak pergi pasar lagi mana ni? Tempat Tuhan tak suka. Dia sebab apa jadi pasar tempat Tuhan tak suka? Ini kita akan huraikan dalam hadis ni. Bawah tu ada. Sebabnya ramai orang menipu jual beli. Zaman tu kali, zaman kita kot tak ada dah. Baiklah, kita break sekat tu dulu. Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu dia kata, aku dengar Rasulullah bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini rumah orang yang bertakwa. Jadi rumah kita orang bertakwa, kita duduk mana? Duduk di masjid banyak. Biarlah kalau kita nak jumpa di masjid. Ni ada orang seorang orang baik, orang yang hebat, kaya, masyhur dia ni. Kalau nak jumpa dia, pergi masjid tu, jumpa dia situ. Kita kata dia kaya boleh pergi masjid. Ahli bisnes besar. Kita hok tak ada kaya ni tak pergi masjid juga. Ni pelik ni. Jadi masalah kita. Insya-Allah
Itu peranan masjid yang pertama. Maknanya tanda-tanda imaratul masjid, membangunkan masjid itu yang pertama sekali kita baru sampai ke membina masjid. InsyaAllah kita akan sambung lagi apakah pengisian-pengisian yang patut kita buat di dalam masjid dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.